Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mirdasil Aslami radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa yabqa huthalatun ka huthalati asy-sya'ir aw at-tamri لا يباليهم الله باله رواه البخاري. Maksudnya, dan dari Mirdas Al-Aslami radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah orang-orang yang saleh yang awal kemudian berikutnya, sehingga tinggallah antah-antah yang buruk-buruk yang tak ada nilai macam syair dan buah tamar yang buruk, yang tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jadikan matinya orang-orang yang soleh adalah di antara tanda akhir zaman, tanda dunia akan kiamat. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang paling baik ialah generasi awal umat Islam, abad yang pertama hijrah, 1 sehingga 100 hijrah. Ini paling baik, iaitulah zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian diikuti oleh zaman tabi'in, sahabat-sahabat mati. Patut tabi'in, iaitulah adanya pemimpin dan ulama yang mengaji dengan sahabat. Kemudian berikutnya mati lagi. Begitulah makin kurang sehingga hari ini. Tuhan jadikan orang-orang alim yang soleh, dan orang-orang yang soleh makin hari makin sedikit. Sehinggalah bila nak berlaku kiamat, tidak ada langsung orang yang alim, tak ada langsung orang yang baik. Tinggal manusia yang tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang jadi pemimpin pun orang yang jahil. Sehingga orang yang baik ditolak, orang yang amanah dibuang. Yang baik dan amanahnya mati, tinggal hak jahat saja. Macam syair, macam beras, macam padi, yang hilang berakhir dengan yang hampa, tak ada isi langsung. Di masa inilah berlakunya kiamat. Hadis ini menunjukkan juga supaya kita mendampingi orang-orang yang soleh, mendampingi orang-orang yang baik, berkawan dengan orang yang kuat dengan agama. Disebut dalam hadis, mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Bandingan berkawan dengan orang yang soleh, yang baik, yang berpegang dengan agama, berkawan dengan orang jahat, sama dengan duduk dekat orang yang membawa kasturi, minyak atau bauan wangi, dengan tukang besi yang meniup bara api. Nabi kata, kalau duduk dengan orang yang soleh, duduk dekat orang yang bawa bauan, sama ada kita beli bauan yang harum, minyak atau dia, kasturi dia, air wangi dia, ataupun dia lesek nak kenal minyak atur dia,
dia beri, kita boleh bau dia. Ataupun boleh mencium bau yang harum. Itu kalau kita berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang jahat pula, sama duduk tukang besi. Dekat tukang besi. Sama ada kena bara api, hangus pakaian kita. Ataupun kita boleh bau yang busuk. Dengan makna boleh membawa fitnah kepada diri kita sendiri. Kita orang baik berkawan dengan orang jahat, bila boleh takak sekaligus, kena sama. Ini bahananya. Kecuali kerana kita nak berdakwah, kita nak ajak dia mari kepada yang baik, ada urusan, itu lain cerita ni. Semata-mata nak berkawan, nak sedap makan je, jawab dia bolehlah, akan bolehlah keburukannya. Di sinilah perlu kita memahami betapa pentingnya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik ini. Tapi dalam dunia ni ada orang yang dia tak ambuh ke orang baik ni. Tak ambuh ke orang yang kuat dengan agama, susah kata dia. Jadi punahlah. Akan tiba zamannya. Barangkali kita dah rasa sikit sebanyak. Hadis yang berikut. Wa an Rufa'at bin Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'uduna ahla badrin fiikum qala min afdalil muslimina aw kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man shahida badran minal malaikah rawahu al-Bukhari. Maksudnya, dan dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu, katanya telah datang malaikat Jibril mengunjungi Nabi SAW. Lalu ia, yakni Jibril, berkata, apakah yang kamu kirakan di kalangan ahli Badar daripada kamu? Sabda Nabi SAW, mereka adalah yang termulia di kalangan orang Islam. Ataupun perkataan yang sepertinya. Katanya, kata Jibril, begitulah juga kalangan yang menyaksikan Badar daripada malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni menunjukkan kelebihan sahabat-sahabat ahli Badar yang jumlahnya 313 orang. Peperangan yang menguji orang Islam, cabaran yang pertama setelah mereka berhijrah ke Madinah. Bila mereka berhijrah ke Madinah, didirikan kerajaan yang adil, kerajaan yang baik, kerajaan yang membawa rahmat pada seluruh alam, menyebabkan pemimpin-pemimpin musyrikin, bukan sahaja musyrikin, kafir, jahat, tahu Nabi ni baik, Nabi ni adil, tapi rasa tak senang. Sebab orang akan tahu mereka ni jahat. Mereka tahu mereka ni jahat, bukan tak tahu. Kalau ada orang baik, tak senang. Lalu mereka mengerahkan bala tentera untuk menyerang Nabi, membunuh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Di masa itu orang Islam jumlahnya sedikit. Hanya sedikit saja yang sanggup bersama dengan Nabi bagi mempertahankan Islam. Golongan yang pertama dikenal dengan ahli Badar. Oleh kerana mereka adalah orang yang pertama, orang yang ikhlas, yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Walaupun yang lawan Islam tu bangsa mereka dan keluarga mereka sendiri, ayah mereka dan ibu bapa mereka sendiri, mereka sanggup lawan sehingga mati. Maka ahli Badar ni ialah yang termulia di kalangan orang Islam. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosa kamu. Ini kelebihan ahli Badar. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, walaupun dosa yang besar, iaitulah 313 orang. Mereka yang bersama dengan Nabi SAW, dan termasuk Sayyidina Uthman. Walaupun Sayyidina Uthman radhiyallahu an tak hadir perang Badar,
kerana merawat isteri dia yang sakit berat. Maka Nabi masukkan Sayyidina Uthman di kalangan ahli Badar. Ini kelebihan ahli Badar. Kata Jibril, begitu juga malaikat-malaikat yang hadir perang Badar dianggap semulia-mulia malaikat. Di sini menunjukkan Badar ni mempunyai kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya kerana mereka sanggup mengorbankan harta dan diri mereka bagi menegakkan Islam. Orang yang sanggup jadi orang Islam ramai sanggup jadi Islam. Bila ajak berjuang, tak sanggup selalu. Tak ramai yang sanggup. Di sinilah kelebihan mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam. Hadis yang berikut. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anzala Allah ta'ala biqaumin 'adaban asaba al-'adabu man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Taala menurunkan azab ke atas sesuatu kaum, maka azab itu mengenai semua mereka yang ada di dalamnya. Kemudian dibangkitkan mereka, dihidupkan mereka di atas amalan masing-masing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bila Allah Ta'ala turunkan bala bencana terhadap sesuatu kaum, bila kaum itu buat maksiat, kaum itu buat dosa, tak tahan dah jadi rosak teruk sangat, maka Allah turunkan bala. Bila bala diturun, kena habis. Bukan saja orang jahat yang kena, orang yang baik duduk dalam tu pun kena juga. Kemudian Allah Ta'ala beri pahala kepada mereka yang sabar dalam menghadapi kejahatan. Apalagi mereka yang berjuang menghadapi kejahatan itu. Bila ditimpa bala sama, yang ditimpa bala yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik, termasuk kalangan yang mati syahid, dibangkitkan dalam keadaan mendapat fadilah yang besar. Adapun mereka yang buat maksiat, kena dua seksa. Seksa bala tu, seksa neraka pula, dua kali seksa. Di sinilah kelebihan mereka yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kita mesti menjalankan kewajipan menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran. Tak menang pun tak apa. Tak menang, lambat dah lalu, tak apalah. Tak apa. Kerana matlamat perjuangan kita bukan di dunia saja, sampai ke hari akhirat. Kalau tak boleh buat dunia ni, tak tengok kemenangan, akhirat mesti menang. Di akhirat Tuhan beri kemenangan yang lebih besar. Dengan sebab itu, mereka yang menyuruh kepada yang baik, yang mencegah kemungkaran, tak berjaya, jangan sedih, jangan duka cita. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu pada malam Isra dan Mi'raj. Tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat zaman dulu, khususnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada rasul yang berjalan pengikut dia ramai. Ada rasul yang berjalan diiringi oleh pengikut yang sedikit. Ada rasul yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut. Wahai Muhammad, tak usah sedihlah. Perjuanganmu ni bukan perjuangan atas dunia saja, perjuangan sampai hari akhirat. Jangan sedih. Kita 2-3 orang je nak ke Islam, orang lain tak mahu belaka. Tak apa. Itu kelebihan yang Tuhan beri kepada kita. Maka kita kena sabar, kita kena sedar kalau kita beriman, perjuangan kita ni bukan untuk dunia saja, sampai ke hari akhirat. Bukan sedih ni kita saja, Nabi pun sedih. Fa'al al-Ka'bah dalam surah Al-Kahfi, Tuhan kata Muhammad, siapa nak
merasa lebih baik mati benar. Bila tengok orang tak ikutmu, wahai Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad. Tuhan turun ayat-ayat per Nabi supaya Nabi sabar. Ayat-ayat ini juga menjadi pengajaran kepada kita. Hadis ni menyebut bila Tuhan turun azab kena berlaku. Bila dibangkit pada hari kiamat akan dibangkit mengikut iman dan amalan masing-masing. Maka mereka yang beriman, yang beramal, yang menentang kemungkaran itu mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang berikut. وعن جابر رضي الله عنه قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu an adalah batang tamar yang Nabi berdiri di atasnya ketika berkhutbah. Berlaku tatkala diletakkan mimbar yang baru, tiba-tiba kami mendengar batang tamar itu mengeluarkan suara seperti anak unta yang memanggil ibu. Sehingga turunlah Nabi SAW lalu meletakkan tangannya ke atasnya. Lalu dia diam. Mengikut satu riwayat yang lain, pada satu hari Jumaat, ketika Nabi SAW berada di atas mimbar, tiba-tiba batang tamar berbunyi. Dalam keadaan ketika Nabi berkhutbah, hampirlah pecah. Mengikut riwayat yang lain, mengeluarkan suara laksana suara kanak-kanak. Lalu Nabi turun memegangnya, memeluknya. Maka mengerang laksana anak kecil yang didiamkan sehingga dia diam. Mengikut riwayat menangis kerana mendengar zikir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan mukjizat Nabi SAW. Mendedahkan bahawa bukan saja manusia yang bertasbih, bukan saja manusia yang berzikir, termasuklah makhluk-makhluk yang lain bertasbih dan berzikir. Allah Ta'ala dedahkan mukjizat Nabi di masa hidupnya, di mana Nabi pada awalnya ketika mula-mula dibuat masjid, Nabi berkhutbah di atas batang tamar yang diletakkan supaya tinggi daripada orang lain, dilihat oleh mereka yang di belakang. Dijadikan batang tamar sebagai mimbar untuk Nabi berdiri. Setelah beberapa lama dia buatlah mimbar daripada kayu ataupun sebagainya ditambah. Nabi tak duduk di atas batang tamar itu. Tiba-tiba pada satu hari Jumaat, mereka mendengar batang tamar itu menangis laksana anak unta yang memanggil ibu. Dengar suara macam suara anak unta. Satu riwayat mengatakan macam suara budak-budak kecil menangis kehilangan ibu. Lalu Nabi turun gosok, baru diam. Satu riwayat kata Nabi turun pegang, baru diam. Hak tulalah, gosok, pegang pun diam. Ini mukjizat yang Tuhan tunjuk di hadapan sahabat radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan hadis ini macam hadis mutawatir, cerita yang masyhur di kalangan para sahabat. Kerana orang sembahyang jemaah ni ramai, bukan seorang.
Maka ramai sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Menandakan Islam adalah benar. Menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Bukan saja mukjizat Quran, di sana ada mukjizat yang lain. Tuhan tunjukkan batang tamar menangis kerana Nabi tak lagi berdiri di atas dia. Di sinilah maka para ulama menyuruh kita sembahyang sunat alih-alih tepat. Ada orang kata, pasal apa kita sembahyang fardu, bila nak sembahyang sunat alih part lain pula? Apa tujuan dia? Tujuannya ialah supaya membanyakkan tempat kita sembahyang, membanyakkan saksi-saksi pada hari kiamat kelak. Ini tujuan kita sembahyang, tak duduk tempat tula, duduk tempat yang beralih-alih. Ada jenis hak bodoh, letak sejadah situ, orang lain tak boleh duduk tempat dia. Ada jenis hak bodoh sombong. Bukan sini, Mekah pun ada juga. Mekah Madinah ada, dia letak sejadah dia. Dia pergi buang air, dia tinggal, orang tak boleh duduk tempat dia. Ini ada jenis hak lagu tu. Ni bodoh sombong. Jahil, campur dengan bodoh. Tak erti. Sehingga terpaksalah pengawal masjid tu kena buang alih-alih. Dia nak kawal tempat tu, tak boleh orang duduk. Itu tak boleh. Dan ada hikmah dia. Kita sembahyang banyak tempat supaya saksi banyak. Supaya mereka yang mendapat berkat daripada ibadat kita banyak. Menunjukkan makhluk-makhluk yang lain, bukan saja manusia, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fadilat dan ada kelebihannya. Kalaulah makhluk-makhluk yang lain memuji dan memuji Allah, mengapa kita ni tak puji tak puji Allah Ta'ala? Sangat malam bagi kita kalau kita tak puji tak puji Allah Ta'ala. Sedangkan makhluk yang ada di keliling kita, kayu, batu dan sebagainya, bertasbih memuji Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25. Wa Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyuha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Maksudnya, dan dari Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu perkara-perkara yang diwajibkan. Maka jangan kamu mensia-siakannya, meninggalkannya, dan menetapkan kamu batas-batas sempadan. Maka jangan kamu melampauinya dan mengharamkan banyak perkara. Maka jangan kamu melanggarnya. Dan dia diam dalam perkara-perkara yang banyak kerana rahmat kepada kamu, bukan lupa. Maka jangan kamu bahas tanya berkenaan dengannya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan lain-lain. Hadis ini menyatakan jelasnya agama Islam, terangnya agama Islam ini. Di antaranya perkara yang diwajibkan. Yang diwajib ialah perkara yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tertinggal dosa, itu wajib.
dan hudud, sempadan-sempadan Allah. Di antaranya dalam perkara sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau musafir boleh qasar 2 rakaat. Jangan berasa rajin buat sembahyang zuhur 8 rakaat. Itu bodoh, salah, tak betul. Jangan malah dia buat 1 rakaat, tak boleh. Sama ada 4 rakaat ataupun masa musafir boleh buat 2 rakaat qasar. Sembahyang subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Puasa kena masuk Ramadan. Nabi kata tengok anak bulan, puasa Ramadan. Kalau tak nampak, cukupkan Syaban 30 hari. Jangan pakai rambang-rambang, pakai agak-agak. Itu tak boleh. Jangan main-main. Tak mau ikut orang ramai, nak buat sendiri. Itu tak boleh. Sama ada puasa 29 hari kalau nampak anak bulan. Kalau tak nampak, puasa sampai 30 hari. Itu sempadannya. Tengok anak bulan tak nampak, nak buat ke mana? Tabang nak cukup 30 juga. Puasa hari raya. Haram puasa hari raya, tak boleh. Jangan main-main. Masalah hisab, itu ada ulama mengatakan boleh hisab dengan menggunakan hisab. Ada ulama mengatakan boleh hisab. Langgar siapa nak puasa juga walaupun nak cukup 30, itu tak boleh. Tak ada ulama kata begitu. Ni kena faham molek dalam perkara ni. Haji, kena haji ke Mekah. Jangan siapa ke India aja haji. Siapa Pulau Pinang lekok balik royak karan ke Mekah. Itu tak boleh, tak betul. Itu perkara ibadat. Undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah, mereka yang melakukan kesalahan jenayah dikenali dengan hukum hudud. Hukum hududnya adalah hukum yang Tuhan tetap, Allah Ta'ala tetap, dan Nabi Muhammad SAW tetap. Di mana ada 6 perkara yang tidak ada khilaf kalangan ulama. 6 perkara, iaitulah yang pertama murtad, orang murtad. Yang kedua mencuri. Yang ketiga merampok. Yang keempat berzina. Yang kelima qazaf, tuduh orang berzina. Yang keenam minum arak, minum yang memabukkan. 6 perkara ni tak ada khilaf kalangan ulama, ijma'. Adapun tinggal semayang, tinggal itu khilaf ulama. Burah itu khilaf ulama. Adakah masuk hukum murtad ataupun tidak. 6 perkara ni tidak ada khilaf kalangan ulama. Ni kata ni undang-undang orang ni buat pula. Ni apa ni? Ni dah melarak ni. Dah melarak dah. Sudah melarak. Hukum yang Allah Ta'ala tetap. Bagaimana nak menjatuhkan hukum itu? Berapa harga barang yang dicuri? Itu boleh bahas. Boleh bahas. Macam mana nak selesaikan masalah saksi? Itu boleh bahas. Bagaimana keadaan orang mencuri? Orang mencuri kerana dia lapar. Nabi kata tudra'ul hudud bisyubhat. Hukuman hudud tak boleh dijatuhkan kalau ada syubhat. Kalau ada syubhat tak boleh dijatuhkan hukum hudud ni. Ada ulama mengatakan orang kafir boleh kena hudud. Ada ulama mengatakan orang kafir tak kena hudud, kena undang-undang lain. Ini ada ulama khilaf. Bab ni boleh bahas. Kalau nak batalkan hukum hudud, sama dengan batalkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Ini tak boleh. Ini jadi celaru. Itu sempadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala membenarkan berperang. Bila orang kafir serang kita, kita serang balas. Diizinkan oleh syarak. Tapi tak boleh melampaui batas. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Maka Nabi mengatakan tak boleh bunuh padri, tak boleh bunuh sami, tak boleh bunuh utusan musuh. Utusan daripada musuh tak boleh bunuh. Termasuk utusan itu duta-duta. Semangat lebih doa lalu kita takak duta, bunuh duta. Ini tak boleh. Tak boleh, ini hukum syarak. Ada sepadang dia, kena faham. Kita kena reti ini. Kalau semayang ada fiqh, perang pun ada fiqh juga. Ada fiqh. Ada fiqh dia. Jangan buat ikut pandai. Tak boleh. Ada hukum dia. Pernah Nabi menerima utusan daripada Musailamatul Kadzab. Musailamah Kadzab ni ialah seorang yang mengaku dia jadi Nabi juga. Ketika Nabi SAW masih hidup lagi. Lalu dia hantar utusan. Dia tulis surat ke Nabi. Musailamah tulis surat daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Dia Rasulullah juga. Mari kita bagi dunia ni, separuh untuk kamu dan separuh untuk kamu, untuk aku. Tetapi kamu adalah puak-puak yang tomok, dia kata ke Nabi. Nabi tanya utusan dia, mu macam mana? Ikut dia. Ikut dia. Sedangkan dia sudah masuk Islam, mengaku Islam. Kemudian ikut Nabi. Ikut hukum syarak, kena bunuh. Murtad. Tapi nak berkata oleh kerana utusan. Oleh kerana utusan tak boleh dibunuh, maka aku tak bunuh, kata Nabi. Ini dia. Ini hukum syarak. Tak boleh membunuh utusan daripada musuh. Tak boleh. Ahlul ahdi, ahlul amni, itu dalam kitab fiqh. Dibahas dalam kitab fiqh. Itu adalah hudud, sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Semayang ada sepadang dia, hukum jenayah ada sepadang dia, berperang ada sepadang dia, banyak sepadang dia. Tak boleh menyerang kawasan awam. Tak boleh menyerang taki air yang digunakan oleh orang awam. Tak boleh hubung racun. Kita perang letak racun dalam taki air orang ramai guna. Budak-budak guna, orang tua guna, orang kampung guna. Tak boleh, haram. Walaupun kita berperang dengan musuh, tidak boleh. Nak pecah taki. Kecuali kerana menghalang operasi tentera. Kereta kebal tak boleh nak lalu lancar, maka dimusnahkan. Lepas tu ganti balik. Bukan saja lepas tu ganti balik. Ini hukum syarak. Itu hudud yang diajar oleh Allah dalam Quran. Dan Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara, apa perkara, jangan kamu buat hak yang haram tu. Dan Allah Ta'ala diamkan dalam banyak perkara. Didiamkan banyak perkara. Daging babi haram, bangkai haram. Dalam mazhab Syafi'i, anjing. Oleh kerana Nabi kata kalau jilak kena samuk, menandakan anjing itu najis. Bila anjing najis, maka Syafi'i kata anjing itu haram. Binatang yang makan daging itu haram, macam rimau makan daging. Binatang yang dagingnya keji, dagingnya boleh membawa penyakit, macam gajah, kerana daging dia keji. Walaupun dia makan daun kayu, tak boleh. Macam khubah juga, tak boleh makan daging dia, kerana keji daging dia, tak boleh. Manusia tak boleh makan, tak boleh nak lumak dalam perut kita jadi gosok. Kalau bilang yang diharamkan tak banyak, hak halal banyak dah lalu. Tak akan nak bilang lembu, khubah, ayam, itik, burung tu, burung ni, ikan tu, tak akan nak senarai. Benda yang halal ni banyak sangat. Kalau kita senaraikan yang halal ni terlalu banyak, hak haram tak banyak. Kecuali manusia ni degil sangat. Degil jangan. Kalau degil lawan Tuhan, jangan. Jangan kita soal dalam perkara yang mengapa haram. Terimalah hukum Allah Ta'ala. Yang haram tu mendatangkan mudarat, yang halal memberi manfaat. Wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarada wa fi riwayatin na'kulu ma'ahul jarada muttafaqun alaih. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma katanya, kami telah berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali berperang.
kami memakan belalang. Dan mengikut satu riwayat yang lain, kami memakan belalang bersama-sama dengannya. Hadis ni menunjukkan belalang itu halal. Belalang itu halal. Kerana Nabi pernah makan, sahabat-sahabat dia pernah makan. Dan disebut dalam hadis yang lain, wahilla lakum al-mitatani wad-damani. Ad-damani wal-mitatan. Wa amma ad-damani al-kabid wat-tihal. Wa amma al-mitatani as-samak wal-jarad. Dihalalkan kepada kamu dua jenis yang berdarah, dan dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai. Dua yang berdarah ialah benda yang berlumuran dengan darah, iaitulah kita panggil hati. Hati dan jantung, limpa. Jantung, limpa ini bergaul dengan darah, dia boleh makan, tak ada masalah. Kita basuh sekali, tak ada, masuklah. Ni sampai gomor sampai 10 kali basuh. 10 kali sampai hilang habis. Akhirnya habis licin, tak ada lalu. Itu dihalalkan oleh syarak. Nabi sebut dalam hadis. Dan dihalalkan kepada kamu dua bangkai, iaitulah ikan dan belalang. Mana dua bangkai ini tak payah sembelih. Ikan tak payah sembelih, belalang tak payah sembelih. Masalah tak lalu nak makan belalang, itu hak kita lain. Halal atau tak halal, jangan bersoal benda yang Nabi sebut halal, iaitulah ikan dan belalang, tak payah sembelih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'minu min juhrin marrataini, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak disengat seorang yang beriman daripada satu lubang sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak segia bagi orang Islam ditipu sebanyak 2 kali, ataupun dikena sebanyak 2 kali. Laksana kita tahu dah dalam lubang tu ada ular, ada kala, dia hola jari, kena sengak. Kala tu tak dibunuh lagi, hola pula, bodoh. Nabi kata tak harus bagi orang beriman dia sengak sebanyak 2 kali daripada satu lubang, ataupun ditipu ke dia apa ke orang yang sama, tak berubah panggil lagi sampai 2 kali kena. Jangan, tak harus bagi orang beriman sampai dia kena sebanyak 2 kali. Hadis yang 28, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min abdis sabil, wa rajulun bai'a rajulan sil'atan ba'da al-'asri وحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه. Maksudnya dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 jenis manusia Allah tidak menegur mereka pada hari kiamat. Makna Allah Ta'ala tak beri rahmat pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak memandang kepada mereka. Allah tak pandang pada 3 jenis manusia ni hari kiamat kelak, untuk beri rahmat, untuk ampun di hari kiamat kelak. Dan Allah tidak membersihkan mereka daripada dosa, tak dia beri keampunan dosa pada hari kiamat. Siapa dia 3 jenis manusia ni? Yang pertama ialah orang yang ada air lebih di tengah jalan ataupun di tengah padang melata, lalu dia menghalang orang yang berjalan daripada mengambilnya. Dia ada telaga, ada air, tak ada air kat lain, dia je ada air. Lepas tu dia tak boleh orang ambil air dia.
Sekat orang ambil air dia. Kalau nak jual apa, jual lah. Ataupun orang tak ada pitih, tak ada harapan. Samalah juga, dia duduk di kepala jalan. Paik terpaksa lalu kot tanah dia. Serupalah juga. Orang dalam tak boleh nak masuk air, mesti lalu kot tanah dia. Askap, tak boleh lalu kot tanah aku, dia kata. Ataupun elektrik, sama juga. Ini benda umum. Dia sekak tak boleh lalu kot tanah dia. Orang ni Tuhan tak tegur hari kiamat. Tak tegur ni berat. Tak tegur, tak tilik hari kiamat, tak tilik rahmat dengan rahmat. Dan Tuhan tidak memberikan ampunan kepada hari kiamat kelak. Orang yang menyekak kepentingan umum, kepentingan orang ramai, ini tak boleh. Termasuk dalam dosa besar. Masuk dalam dosa besar. Dan orang yang bersumpah menjual beli selepas waktu asar, dia bersumpah dengan nama Allah supaya orang membelinya dengan harga bagian-bagian, lalu orang percaya padahal dia bohong. Pasal apa dia sebut waktu asar? Kerana waktu asar ni waktu malaikat bergilir. Waktu malaikat bergilir, malaikat yang bertugas siang nak naik, malaikat tugas malam turun. Waktu yang ada fadilat. Jual barang waktu tu pun nipu orang juga. Ini jenis nipu, tak kira masa mana-mana. Tak kira masa mana-mana tipu. Dah lah tipu bersumpah pula. Wallahi, demi Allah, barang ni molek, barang ni bagus. Tipu orang. Orang pun percaya. Padahal dia tahu dah dia nak tipu orang. Orang ni Tuhan tak tegur hari kiamat. Tuhan tak beri tilik rahmat pada hari kiamat. Tuhan tak beri keampunan dosa kepadanya pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang bersetia kepada pemimpin, berbai'ah pada pemimpin. Dia tidak berbai'ah, tidak bersetia dengan pemimpin malaikat kerana dunia, kerana pitih, kerana naik pakak, kerana benda, bukan kerana Allah dan Rasul, bukan kerana Islam. Kalau tak diberi kepadanya, dia tidak akan bersetia kepada pemimpin itu. Ini juga orang yang Tuhan tak tegur pada hari kiamat. Tuhan tak tilik pada hari kiamat. Tuhan tak beri keampunan pada hari kiamat. Di sinilah tiap-tiap orang khalifah Islam yang dilantik oleh Nabi SAW menyampaikan ucapan, Sayyidina Abu Bakar, ati'uni ma ata'atullah wa rasulah, fa idza ataitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka jangan kamu taat kepada aku. Makna bai'ah dan taat kepada pemimpin sejauh mana pemimpin itu ikut Islam, bukan kerana pitih. Kalau kerana pitih, kerana naik pakak, orang ni Tuhan tak tegur hari kiamat kelak. Tuhan tak tegur. Disebut dalam hadis yang lain, akan ada di akhir zaman pemimpin-pemimpin yang membohong, pemimpin yang zalim. Barang siapa yang membenarkan pembohongannya, yang menyokong kezalimannya, Nabi kata tak boleh minum kolang aku, bukan daripada aku, dan aku bukan daripadanya. Tak boleh minum kolang aku pada hari kiamat kelak. Ini disebut dalam hadis yang lain. Masalah pemimpin ni masalah yang paling banyak sekali, dan hadis-hadis yang terlalu banyak merupakan amanah yang besar. Kalau kita latih pemimpin, latih kerajaan, latih pemerintah kerana pitih, kerana benda, kerana pakak, tiga perkara disebut. Tuhan tak tegur, Tuhan tak tilik, dan Tuhan tak ampun dosa pada hari kiamat. Ini dia padahnya, ini dia akibatnya yang sangat buruk. Kalau boleh siapa 1000 dosa sekalipun, tak jadi apalah, tak nak tebuh diri pada hari kiamat. Ini sangat besar padahnya. Wallahu a'lam.